forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Tok Mat. Apa Tok Mat cakap? Pastikan pelanggan kekal kubu kuat BN. Saya baca detail sikit. Di antara BN perlu menyantuni setiap pelusuk Dewan Undangan Negeri Pelangai bagi memastikan kawasan itu terus kekal kubu kuat mereka di Pahang. Semalam pengurusi BN Muhammad Hassan berkata semua ahli juga perlu menyokong siapa sahaja yang dipilih pemimpin sebagai calon dan tidak mengamalkan cah keting kerana mereka membawa bendera parti bukannya yang bertanding atas kebenaran individu. Okey, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Dia akan jawab komen macam biasa. Kita terus kepada Pelangai. Besok pagi penamaan calon akan diadakan. Menurut laporan ramalan kaji cuaca, insya-Allah alhamdulillah cuaca diramalkan baik pada hari penamaan calon untuk Don Pelangai. Demikian menurut Pengarah Jabatan Meteorologi Pahang, Saudara Nazian Zainal Abidin. Apabila dihubungi oleh pihak bernama, bahawa katanya besok cuaca di Pahang, di Bentong, saudara, di kawasan Pilihan Raya Pelangai, alhamdulillah cerah, baik. Cuma, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tok Mat, itu Timbalan Presiden UMNO sewaktu hadir hari penamaan calon, bila mengingatkan, jangan ada sengketa. Sebaliknya, katanya, kita kena muafakat supaya tidak kecundang. UMNO, Barisan Nasional, mesti kekalkan rekod kita di Pelangai supaya terus menjadi kubu Barisan Nasional dan mengekalkan kemenangan yang diwarisi sejak dulu lagi. Kita perlu memastikan agar majoriti yang dimenangi oleh Datuk Seri Johari, Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, dikekalkan. Atau kalau boleh biar lebih baik lagi. Saya nak jelas pada saudara bahawa Pelangai, 50% pengundi Pelangai datang daripada warga Felda. Warga Felda sewajarnya mereka kasih dan sayang pada UMNO. Kerana tanpa UMNO, Felda tak wujud. Tapi, kita kena tunjuk sikap kita untuk tidak mewujudkan sengketa dan sebagainya. Itu yang paling penting. Mereka akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita sama kita berbalah, itu masalahnya. Sebab itu, apabila Yang Amat Berhormat, Menteri Besar, Datuk Wan Rosdi mengumumkan Datuk Amizar Abu Adam dia dipilih sebagai calon, saya melihat dengan rasa terharu apabila sifat pemangku ketua bahagian Datuk sahabat saya tu saudara, Datuk Zaini, berpeluk-pelukan dengan beliau. Artinya tidak ada sengketa antara mereka. Inilah yang terbaik saudara. Dan saya lihat bahawa warga di Pelangai mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk mereka, saudara. Sebab itu, kata Datuk Johari Ghani, selaku Naib Presiden UMNO, beliau mengharapkan, dia kata, kali ini seharusnya UMNO mendapat result yang jauh lebih baik lagi. Kerana kita telah pun bersedia dengan awal untuk menghadapi pilihan raya kecil di Kelab Pelangai. Sebagaimana kita lihat, katanya barisan kali ini lebih bersedia untuk mempertahankan kerusi dan kawasan ini merupakan kubu kuat Barisan Nasional dan pernah ditandingi oleh bekas Menteri Besar selama 8 penggal. Pelangai adalah kawasan Tok Nan dulu saya. Semalam pun kita tengok macam mana Tok Nan hadir dalam pengumuman tersebut dan mengalulukan calon yang mewakili kawasan Don Pelangai. Kerana saudara Datuk Abu Zar, saudara, beliau adalah merupakan anak tempatan berasal dari Felda Cemomoy dalam Don Pelangi. Dan Don Pelangai pula saudara. Dan beliau merupakan orang yang cukup berhemah. Betul, beliau pernah bertanding dulu. Tapi rekodnya dia pernah kalah di Ketari. Waktu itu dia bertanding menentang calon daripada Pakatan Harapan. Masa itu. Itu daripada DAP lah, saudara. Tapi kali ini, semua parti-parti yang bertanding di Ketari dan sebagainya turun akan membantu. Saya lihat Datuk Mat Sabu pun hadir. Dan apabila Datuk Amizar Abu Adam dipilih, saya nampak warga Pelangai lega. Kerana beliau memang anak tempatan dari Felda Cemomoy. Tentulah dia memahami tentang apa yang diharapkan oleh warga Cemomoy. Tinjauan awal saya di Cemomoy, saya melihat bahawa warga di kawasan Felda Cemomoy mengharapkan supaya wakil rakyat yang baru ini dapat memikirkan untuk mewujudkan satu bandar baru lah. Bukanlah bandar besar pun.
paling-paling tidak pun ditingkatkan kawasan pekan di Cemomoy itu supaya dapat jadi bandar, agar ini dapat memberi peluang kepada anak muda berniaga, warga tempatan berniaga, memasarkan produk mereka, memudahkan warga situ. Setakat ini adalah lebih kurang dalam 5 kedai saja, dan diharapkan dapat ditingkatkan agar rakyat Cemomoy dapat merasa bahagia. Sebab jangan lupa saudara, ada 500 pengundi, terdiri daripada 500 peneroka Felda dan 3,700 pengundi. Dia bukan 500 tu bukan boleh anggap peneroka Felda semua, tidak. Peneroka dia daripada siri 1, 2 dan 3-nya lebih kurang 500 orang. Tetapi pengundi yang lahir yang ada di Felda Cemomoy lebih kurang 3,700 tak silap saya. Saudara, dan insya-Allah saya akan turun lagi ke Pelangai untuk melihat perkembangannya. Rata-rata warga Felda memang mereka sayangkan UMNO. Cuma perlulah ditangani sebaik mungkin. Apabila kita berkempen, warga Felda pun mereka tak suka maki-maki Hamon, dan mereka bersyukur hari ini tanah-tanah mereka sudah pun hutang-hutang mereka telah pun dilupuskan, dan kehidupan mudah-mudahan harga minyak sawit ni dapat berkekalan, saudara. Dan diharapkan agar pimpinan, terutama di kalangan pengurus-pengurus kawasan Felda, begitu juga Felkra tak silap saya ada 1,200 pengundi-pengundi di situ. Jadi Cemomoy merupakan pusat yang agak strategik bagi UMNO Barisan Nasional untuk mengaut untuk sebagai fixed deposit. Kemudian dengan kampung lain semua lebih kurang ada 14,000 pengundi saudara. Tapi 50% datang daripada 3 perkampungan Felda. Saya akan cuba bertandang ke kawasan-kawasan yang Felda yang lain untuk melihatnya saudara. InsyaAllah kita mengharapkan agar sesuatu yang lebih baik. Dan besok kita dapat tahu juga saudara, berapa penyurukah. Setakat yang saya difahamkan saudara, setakat ini bahawa calon yang bertanding mungkin 3 penyuru. Kerana selain daripada Datuk Amizar, Abu Adam mewakili UMNO Barisan Nasional, ada calon lepas dan ada pula calon bebas. Tapi calon bebas sebut tu agak duka cita lah kita, kerana dia merupakan ahli UMNO cawangan di salah satu perkampungan. Di mana dia? Kampung Sumsum. Sebab dia kata dia nak, iyalah kadang-kadang inilah masalahnya UMNO ni, bila tak dapat je calon bebas. Kononnya dia rasa dia lebih layak lagi. Itu masalahnya saudara. Tapi bagaimanapun saya berkeyakinan bahawa warga Felda jauh lebih mengenal dengan Datuk Amizar, berbeza dengan saudara Hazli. Walaupun dia anak tempatan, tapi saya rasa tidak ada kekuatan. Tinjauan saya mendapati kekuatan calon bebas ini, walaupun anak tempatan, tidak begitu disenangi oleh warga Felda di situ saudara. Dan bagaimana dengan kampung-kampung yang lain, kita tunggulah besok saudara. UMNO, bagi saya pesanan saya pada warga UMNO Barisan Nasional di Don Pelangai, kita kena ambil pengajaran, kita tengok jumlah pengundi, pengalaman masa silam. Sebab memanglah dalam pilihan raya dulu Allahyarham Datuk Johari tinggi dia punya majoriti, tapi kita tak bolehlah kita merasakan itu sebagai tiket utama saudara. Kita kena, sebab masa pilihan raya dulu Datuk Johari, Allahyarham Datuk Johari, dia dapat 7,308 undi. Mengalahkan calon Pejuang cuma 65 undi. Calon daripada Amanah iaitu 2,031 undi. Dan bila saya lihat Datuk Seri Abang Mat Sabu pun ada waktu hari penamaan calon, yakin saya lah 2,031 undi yang dimiliki Amanah. Amanah ni dia orang tak lari. Mereka tentulah akan menyokong calon daripada UMNO Barisan Nasional. Kerana calon PAS itu Kasim Samad yang akan bertanding sekali lagi, dulu dia cuma dapat 3,260. Dengan majoriti 4,048 ini, saya berkeyakinan Pelangai akan merangkai sejarah baru untuk UMNO Barisan Nasional, khususnya bagi negeri Pahang. Dan paling tidak pun macam mana kata Datuk Johari, kita menyekat apa yang dia kata kebangkitan ombak itulah, ombak ini dan sebagainya. Saudara? Okey, tonton komen saya lah. Kita berharap lah penyokong-penyokong Barisan Nasional akan terus menyokong kerajaan perpaduan. Dan bagi penyokong-penyokong Pakatan Harapan,
akan menyokong calon daripada Barisan Nasional. Kita kena noktahkan gelombang hijau dia orang ni. Nanti kalau dia orang menang, dia orang menang Dom Pelangai, nanti dia orang akan cakap macam dia orang menang Satu Malaysia. Itu masalahnya. Hari tu kalau dia orang menang dekat Simpang Pulan dengan Pulan dengan Simpang Jeram tu, macam Satu Malaysia dia orang menang. Tambah-tambah dekat Dom Pelangai samalah. Bertanding satu dun je, tapi nanti dia orang kecohnya Walaun nanti akan kata dia orang menang Satu Malaysia. Itu masalah Walaun tu. Menang bertanding Dom Pelangai, macam mana nak boleh pemenang kat Satu Malaysia ni. Itu masalah dia. Mari terus menyokong kajian Perdana PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.